Wanita hamil merupakan antara golongan yang paling berisiko dijangkiti COVID-19 selain warga emas dan bayi. Ini berikutan tahap imuniti ibu hamil adalah rendah sehingga boleh terdedah kepada jangkitan. Di Hospital Sungai Buloh dilaporkan setiap hari terdapat 4 hingga 5 orang wanita hamil dalam kalangan mereka yang positif COVID-19. Malah untuk proses kelahiran juga berbeza berbanding wanita yang tidak dijangkiti COVID-19. Ikuti laporan eksklusif wartawan Mohan Cinasami dari Ward Bersalin COVID-19 Hospital Sungai Buloh. Sejak Januari lepas hingga semalam, 189 kelahiran dilakukan secara pembedahan atau caesarean dan 33 kelahiran secara normal. Namun, sejak tahun lalu hingga kini, 3 kematian direkodkan melibatkan ibu mengandung dan bayi. Kami diberikan kebenaran khas untuk melihat sendiri bagaimana proses kelahiran secara pembedahan dilakukan. Kebanyakan proses kelahiran dilaksanakan secara pembedahan bagi mengelakkan pendedahan wabak COVID-19 terhadap bayi dan pakar perubatan yang bertugas di dalam bilik bersalin. Kebanyakan pesakit di Sungai Buloh kita melahirkan baby secara pembedahan caesarean section. Ini disebabkan untuk demi kebaikan untuk baby, ibu dan juga kepada warga hospital yang menjaga mereka lah. So it's basically more of a untuk jaga supaya kawalan untuk COVID lah, supaya orang dan pesakit lain tidak terkena kepada COVID lah. Okay. So kebanyakan baby yang bersalin melalui COVID memang hampir 99% memang tak dapat COVID lah. Doktor dan jururawat yang akan mengendalikan pembedahan tersebut perlu memakai PPE khas iaitu alat pernafasan pembersih udara berkuasa PAPR dan proses pembedahan tersebut kebiasaannya mengambil masa sekurang-kurangnya sejam. Selain itu, beberapa jururawat akan menunggu di luar bagi menguruskan plasenta atau uri. Ini adalah plasenta, di mana plasenta ini akan dibungkus di dalam sebuah plastik, akan diletakkan dalam kontena mayat untuk proses pelupusan. Kerana plasenta ini mengandungi unsur-unsur ataupun virus COVID-19 dan ia harus dilupuskan mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh Jabatan Forensik. Plasenta tersebut tidak akan diserahkan kepada ahli keluarga dan dilupuskan mengikut agama seperti ditanam bagi umat Islam. Plasenta berkenan juga akan diletakkan dalam kontena mayat sementara sebelum urusan pelupusan. Biasanya selepas melahirkan baby ini melalui pembedahan caesarean section, biasanya baby akan diasingkan daripada ibu supaya kita tidak terkena COVID daripada ibu. Memang ada beberapa baby yang terkena COVID juga. In terms of memberi susu ibu, kita memang menggalakkan, memang kita ada beberapa SOP yang patut dipatuhi. Biasanya tak ada direct susu badan lah, tapi kita menggunakan EBM, itu express breast milk lah. Bayi yang dilahirkan akan diasingkan daripada ibu untuk proses saringan COVID-19. Ujian saringan terhadap bayi akan dilakukan pada hari pertama dan hari keempat. Sekiranya keputusan ujian saringan tersebut negatif, maka bayi berkenaan akan dibenarkan pulang. Baik, ini adalah bayi comel yang dilahirkan oleh pesakit COVID-19 sebentar tadi secara caesarean atau secara pembedahan. Dan untuk mengatakan selepas bayi comel ini telah dilahirkan, ia akan diasingkan daripada ibunya untuk proses saringan dan selepas itu akan diletakkan dalam inkubator bagi proses pemantauan atau rawatan susulan. Berdasarkan rekod Hospital Sungai Buloh, tahun ini 2 bayi telah dijangkiti wabak COVID-19 pada ujian saringan hari keempat. Untuk laporan lebih menyeluruh, jangan lupa saksikan segmen COVID Itu Benar pada Sabtu ini jam 9 malam. Mohan Cinasami, Berita RTM.